Okey, so cikgu buat sambungan ya untuk topik 2.3 iaitu organ transpirasi. Okey, sorry, faktor transpirasi. Okey, baca perhatikan di situ. So faktor yang keempat ni kan kita iaitu kelembapan relatif udara yang tinggi dan rendah. So macam mana kita nak manipulasikan kelembapan udara? Jadi cara dia, kita boleh letakkan pokok kita tu kan di dalam beg plastik yang lembap. So kita serkup dia macam tu. So bila kita serkup dengan beg plastik yang mengandungi kelembapan udara ataupun mengandungi kelembapan ada air macam tu kan, ada molekul air. So itu kita dapat katakan bahawa dia adalah kelembapan udara yang rendah. Maka satu lagi kita sediakan pokok yang tidak ditutup dengan plastik yang lembap. Jadi cara untuk kita mengira kadar transpirasi menggunakan formula seperti berikut. Iaitu jarak pergerakan gelembung udara kita tadi pada fotometer yang telah kita tandakan dengan P tu kan. Kedudukan awal kita punya gelembung udara yang kita cipta di dalam fotometer. So sejauh manakah dia telah bergerak selama 10 minit yang kita set. Dan bahagi dengan masa. Masa itu 10 minit lah. Okey, so sekarang kita tengoklah dia punya jadual result kita ni macam ni. Jadual result kita ni, so kita letak faktor 4 dekat sini, keamatan cahaya, kelembapan udara semua kan. So yang ni kita manipulasikan dia kan. So sebenarnya kita ada dua step pemboleh ubah dimanipulasi dekat sini. Jenis faktor persekitaran 4 ni. Kemudian satu lagi tahap dia, laju dengan rendah bagi setiap faktor persekitaran tersebut. Kemudian bagi kolom yang kedua ni kita nak tentukan jarak pergerakan gelembung udara dalam masa 10 minit. Contohnya bagi pergerakan udara dengan kelajuan yang tinggi kipas kita tadi kan pada kelajuan 2 tu kan. So berapa cm dia telah bergerak? So dalam unit cm, berapa cm yang telah dia bergerak? Okey, kalaulah kata dekat sini 3 cm kan. 3 cm. 3 cm. So sudah tentulah pada pergerakan udara yang perlahan ni lebih rendah daripada, jarak dia lebih rendah daripada 3 cm. Contohnya 1 ke macam tu kan. So untuk kita dapatkan kadar transpirasi itu adalah tadi kita punya formula jarak bahagi dengan masa, iaitu jarak kita adalah 3. Kita bahagikan dengan masa kita 10 minit. Itu contohlah pengiraan yang cikgu buat. So sekarang kita cuba tengok, kita cuba perhatikan jadual keputusan yang telah disediakan oleh buku teks kita. Okey, ini adalah contoh jadual contoh keputusan yang telah diperolehi oleh buku teks kita ni. So kita dapat kat situ, kita dapat perhatikan bahawa bagi faktor kelajuan udara yang laju, jarak dia telah bergerak, gelembung udara itu telah bergerak sejauh 3.7. Manakala dalam pergerakan udara yang perlahan, jarak pergerakan gelembung udara cuma 1.5. So kadar transpirasi kita di sini, kadar transpirasi kita dekat sini 0.37 ni yang macam mana kita dapat cm per minit kan, jarak per dengan masa kan. 3.7 dibahagikan dengan 10 minit masa kita. So dapatlah 0.37. Okey, itu adalah jadual keputusan. So sekarang kita cuba perhatikan perbincangan. So perbincangan dekat sini dia tanya mengapa ranting tumbuhan perlu dipotong di dalam air. Okey, cikgu ada dah beri jawapan pada penerangan cikgu tadi ya. Okey, sebab kita nak mengelakkan udara daripada luar meresap ke dalam tumbuhan, menyebabkan terbebasnya gelembung udara di dalam fotometer. Okey, maka akan menghalang daripada kelancaran proses pergerakan gelembung udara di dalam fotometer sekiranya berlaku pembentukan gelembung udara di dalam tumbuhan. Okey, soalan yang kedua, apakah yang ditunjukkan oleh jarak pergerakan gelembung udara di dalam
tiub kapilari. Apakah yang ditunjukkan oleh jarak gelembung udara? So, jawapan dia adalah pembebasan wap air yang mewakili kadar transpirasi. Jadi pergerakan gelembung udara tu sebenarnya yang tersiratnya adalah mewakili mewakili molekul air yang telah bertukar menjadi wap air dan terbebas ke persekitaran. Itu dia. Dan itulah yang dinamakan sebagai proses transpirasi. Yang ketiga, apakah kesan pergerakan udara, keamatan cahaya, suhu dan kelembapan relatif udara terhadap pergerakan gelembung udara di dalam tiub kapilari? So, jawapan dia nombor 3. Kesan keamatan cahaya yang tinggi, suhu yang tinggi, pergerakan udara yang laju akan meningkatkan jarak pergerakan gelembung udara. Manakala kelembapan relatif udara yang tinggi, kelembapan relatif udara di persekitaran yang tinggi akan mengurangkan kadar transpirasi ataupun mengurangkan jarak pergerakan gelembung udara. Yang keempat, soalan yang keempat. Nyatakan definisi secara operasi bagi transpirasi. Okey, definisi secara operasi bagi transpirasi di sini. So, pelajar kena perhatikan kepada istilah yang disebut ni, definisi secara operasi. Maksudnya definisi transpirasi bagi eksperimen ini. Okey, so kita boleh terangkan seperti berikutlah. Seperti faktor-faktor yang telah kita guna ataupun maklumat-maklumat yang ada di dalam eksperimen kita. Kita tukar gantikan dia. Kadar transpirasi ialah kehilangan air. Okey, daripada pucuk berdaun. So kita kan kita tak gunalah kita gantikanlah tumbuhan tu dengan pucuk berdaun yang ditunjukkan oleh jarak pergerakan gelembung udara kan. Dalam masa 10 minit dipengaruhi oleh tadi kita buat keempat-empat kan, keamatan cahaya, suhu, pergerakan udara dan juga kelembapan relatif. Jadi definisi secara operasi ini bermaksud definisi dia tu kita tukar ganti dengan dengan data-data atau maklumat yang ada di dalam eksperimen yang telah kita lakukan. Jadi kita punya definisi itu akan jadi lebih spesifik. Okey, sekarang soalan formatif 3. Apakah maksud transpirasi? Nyatakan kaitan dengan transpirasi. Nyatakan kaitan antara transpirasi dengan stoma. Transpirasi ialah proses pembebasan wap air secara sejatan dan berlaku melalui liang stoma. Okey, yang kedua, selain suhu yang tinggi, pergerakan udara yang laju, keamatan cahaya juga turut mempengaruhi transpirasi. Jelaskan. So, cikgu tak jelaskanlah di sini. Nanti pelajar boleh baca sendiri sebab sudah ada di dalam soalan perbincangan sebentar tadi. Soalan yang ketiga, pokok X telah ditenggelami banjir selama 2 hari. Apabila air surut daun pokok X telah dipenuhi dengan lumpur. Bagaimanakah keadaan ini memberi kesan terhadap proses transpirasi? Jadi kalau kita fikir secara logiknya, maka dengan lumpur tadi yang menenggelamkan tumbuhan tu menyebabkan stoma-stoma yang berada pada bahagian bawah permukaan daun tu akan tertutup kan. Liang stoma tertutup. So, cuba kita tengok jawapan dia. Lumpur melekat di bawah daun. Okey, di bawah permukaan bawah daun akan menutup liang stoma dan ini akan mengurangkan kadar transpirasi. Okey, so cikgu nak bantu pelajar untuk mengingat tentang topik ini, topik 2.3 ini iaitu faktor transpirasi dengan kata kunci penting dia. Yang pertama, transpirasi. Okey, wap air, sejatan, daun, batang dan bunga. Daun tadi 90%. Lepas tu liang stoma, ada liang stoma pada stoma. Lepas tu sistem akar pun terlibat. Kemudian dalam sistem akar, batang dan juga urat daun ada xilem yang mengangkut air.
Kemudian adanya pergerakan air pada sepanjang salur xilem sebab ada daya tarikan dan juga ada tarikan transpirasi. Ada air dan garam yang diangkut di dalam xilem, garam mineral. Lepas tu berlaku kesan penyejukan sebab wap air itu membawa bersama-sama dengan dia adalah haba daripada dalam tumbuhan. Lepas tu faktor keamatan cahaya, faktor kelembapan relatif, faktor suhu, faktor pergerakan udara. Lepas tu adanya istilah malar. Kenapa dia jadi malar? Lepas tu faktor penghap tu bertindak bagaimana? Kemudian tenaga kinetik yang melibatkan suhu yang tinggi. Okey, pelajar-pelajar semua. Itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. So, cikgu sangat berharap perkongsian cikgu ini dapat membantu pelajar untuk memahami tentang topik ini. Semoga kita berjumpa lagi di dalam subtopik 2.4 iaitu organ utama bagi proses fotosintesis. Assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi. Bye-bye.